Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Apa kabar murid-murid tahun 6 pada hari ini? Baiklah murid-murid, kita akan teruskan sesi PDPR kita pada hari ini bagi subjek matematik. Kita akan melihat kepada topik yang ketujuh, yaitu panjang, jisim, dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, kita akan lihat kepada standard kandungan 7.1 penyelesaian masalah melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Bagi standard pembelajaran, kita masih lagi melihat kepada 7.11 menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair. Manakala untuk objektif pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran ini nanti, murid-murid tahun 6 akan dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 masalah harian rutin melibatkan panjang, jisim, dan isi padu cecair dengan pelbagai strategi dengan betul. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada kemahiran menyelesaikan masalah harian. Namun, pada hari ini kita akan menggunakan pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah harian yang akan diberikan. Sekiranya murid-murid dapat menyelesaikan masalah harian yang diberikan menggunakan pelbagai strategi, maka murid-murid akan dapat mencapai TP 5, iaitu tahap pencapaian 5. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang pertama. Jadi, bagi menyelesaikan masalah harian, kita masih lagi menggunakan 6 langkah penyelesaian yang telah kita pelajari pada sesi pembelajaran yang sebelum ini. Jadi, kita akan menggunakan 6 langkah ini semula sebagai panduan kita. Baiklah, langkah pertama kita akan membaca seimbas lalu terlebih dahulu. Secara purata, Samsiah telah menjual 50 batang aiskrim dalam masa sehari. Berapakah jumlah batang aiskrim yang berjaya dijual dalam tempoh seminggu? Jadi sekarang kita akan baca kali yang kedua, ayat demi ayat, dan seterusnya kita akan menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Baiklah, kita akan membaca ayat yang pertama terlebih dahulu. Jadi ayat pertama bermula dari sini sehingga titik noktahnya di sini. Secara purata, Samsiah telah menjual 50 batang aiskrim dalam masa sehari. Apa maksudnya secara purata? Purata ini maksudnya secara purata maksudnya setiap hari. Setiap hari Samsiah telah menjual 50 batang aiskrim. Maksudnya secara kasar. Secara keseluruhan, secara purata, Samsiah telah menjual 50 batang aiskrim dalam masa sehari. Jadi maklumat penting di sini adalah 50 batang aiskrim dalam masa 1 hari. Jadi kita akan keluarkan 50 batang aiskrim untuk 1 hari. Secara purata maksudnya secara kasarnya setiap hari dia boleh menjual 50 batang aiskrim. Jadi seterusnya ayat yang terakhir, sangat pendek penyelesaian masalah ini. Jadi ayat yang terakhir selalunya kehendak soalan. Jadi kita akan gariskan kehendak soalan dan keluarkan kehendak soalan. Jadi ayat untuk kehendak soalan bermula dari sini sehingga sini. Berapakah jumlah batang aiskrim yang berjaya dijual dalam tempoh seminggu? Jadi kita kena cari jumlah aiskrim yang berjaya dijual dalam tempoh seminggu. Jadi kita keluarkan berapa batang aiskrim untuk 1 minggu.
Baiklah, kita telah menggariskan dan mengeluarkan kehendak soalan. Sekarang kita akan tentukan operasi dan tunjukkan langkah kerja. Baiklah murid-murid, di sini kita dapat lihat perbandingan menggunakan objek yang sama, yaitu di sini maklumat memberikan 50 batang es krim untuk 1 hari. Dan soalan pun minta untuk kita cari berapa batang es krim untuk 1 minggu. Jadi di sini sebelum kita boleh menggunakan perbandingan, sebelum kita boleh menyelesaikan, kita mesti samakan unit ini terlebih dahulu. Kalau di atas ini hari, maka minggu ini pun kita kena tukarkan menjadi hari. Jadi, macam mana kita nak tukarkan unit minggu jadi hari? 1 minggu bersamaan dengan berapa hari? Ya, jadi 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. 1 minggu ada 7 hari. Hari Isnin sehingga hari Ahad. Jadi 7 hari. Sekarang barulah kita boleh selesaikan kerana perbandingan ini melibatkan hari. Ini pun sudah hari. Jadi untuk hari ini kita tidak akan menggunakan operasi bahagi untuk kadaran seperti yang kita telah pelajari pada sesi pembelajaran sebelum ini. Kita akan menggunakan strategi lain. Macam mana strategi itu? Kita boleh menggunakan gambar rajah. Jadi 50 batang es krim bersamaan dengan 1 hari. Jadi berapa batang es krim untuk 7 hari? Jadi maksudnya di sini 1 hari ini boleh menjual 50 batang es krim. 1 hari Samsiah boleh jual 50 batang. Jadi kita lukis 1 hari ada 50 batang. Jadi 1 hari ada 50 batang es krim. Maksudnya di sini kalau 7 hari berapa batang pula? Jadi kita akan ulang balik. Kita akan lukis. Hari yang kedua pun 50 batang. Hari yang ketiga pun 50 batang. Hari yang keempat pun 50 batang. Hari yang kelima 50 batang. Hari yang keenam 50 batang. Dan hari yang ketujuh pun 50 batang. Macam mana kita tahu setiap hari 50 batang? Daripada ayat ini tadi, yaitu secara purata. Purata itu maksudnya setiap hari itu bilangan es krimnya dia jual hampir sama banyak, yaitu 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50 sepanjang minggu itu, yaitu selama 7 hari. Jadi macam mana kita nak cari berapa bilangan es krim? Jadi kita boleh menggunakan konsep apa? Kita tengok berapa kali 50 ini berulang. Berapa kali? 7 kali 50. Jadi kali ini apa operasi untuk kali? Iaitu darab. Jadi 7 darab 50 bersamaan dengan 350 batang ais krim. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah 350 batang ais krim. Adakah betul? Jadi kita akan semak balik. Macam mana kita nak semak? Logikah 350 batang? Jadi kita boleh semak, kita boleh menggunakan operasi tambah. Jadi kita boleh tambah 50 tambah 50, 100. 100 tambah 50, 150. 150 tambah 50, 200. 200 tambah 50, 250. 250 tambah 50, 300. 350 tambah 50, 350. Jadi logiknya adalah 350 batang ais krim. Maksudnya selama 7 hari Puan Samsiah berjaya menjual 350 batang ais krim. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua. Kita akan baca soalan ini secara seimbas lalu. Sebotol air berisi padu 3 liter dan mempunyai jisim kira-kira 3 kilogram.
Maksudnya satu botol air itu kalau 3 liter jadi beratnya 3 kilogram. Hitung jisim dalam gram air di dalam bekas yang ditunjukkan jika separuh daripada isi padu air itu telah diminum. Jadi kita akan baca untuk kali yang kedua dan kita akan garis dan mengeluarkan maklumat penting. Jadi kita akan baca ayat pertama. Jadi ayat pertama bermula dari sini sehingga noktahnya di sini. Jadi sebotol air berisi padu 3 liter. Jadi maklumat di sini isi padu air 3 liter mempunyai jisim 3 kilogram. Maksudnya 3 liter bersamaan dengan 3 kilogram. Jadi sekarang tinggal ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir selalunya kehendak soalan. Jadi kita akan lihat apakah kehendak soalan. Kita akan mulakan dari sini sehingga sini. Jadi kita akan lihat kehendak soalan. Hitung jisim dalam gram air di dalam bekas yang ditunjukkan jika separuh daripada isi padu air itu telah diminum. Jadi sekarang kita kena cari berapa jisim dalam gram. Maksudnya berapa berat yang tinggal. Kalau air dalam bekas itu diminum separuh, jadi berapa yang tinggal? Kalau selepas diminum, jadi berapa berat yang tinggal untuk air dalam botol 3 liter ini tadi. Jadi sekarang kita akan mengeluarkan kehendak soalan, iaitu kita kena cari berapa yang tinggal. Jadi yang diminum tadi separuh, jadi berapa yang tinggal. Diminum tadi separuh, jadi berapa yang tinggal. Jadi kita kena cari dalam unit gram nanti. Berapa berat air yang tinggal selepas diminum separuh. Jadi sekarang kita akan menentukan operasi dan menunjukkan langkah kerja. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep gambar rajah juga supaya kita dapat menggunakan pelbagai strategi. Jadi kita akan menggunakan konsep gambar rajah. Jadi di sini dikata air ini telah diminum separuh. Apa maksud separuh? Separuh maksudnya setengah. Jadi kita akan cuba bahagikan air ini kepada setengah. Kalau setengah maksudnya kita bahagi dia sama banyak kepada dua bahagian sama banyak. Oke, kita bahagikan seperti ini. Jadi air ini nanti akan dibahagikan kepada dua bahagian sama banyak seperti ini. Jadi bahagian ini dia akan sama banyak dengan bahagian yang di atas. Kerana dia minum separuh, maksudnya dia bahagikan air itu kepada dua bahagian. Kalau air itu dibahagikan kepada dua bahagian, jadi satu bahagian ini bersamaan dengan berapa? Jadi 3 liter, kalau kita bahagikan kepada dua, kita akan dapat 1,5 liter. Dan ini pun dapat 1,5 liter. Macam mana kita nak semak betul atau tidak? Kita boleh tambah semula. 1,5 tambah 1,5. Kita akan dapat balik. Kita akan dapat balik di 3,0. Jadi kita boleh dapat balik 3 liter. Jadi betul lah, satu bahagian ini 1,5 liter, satu bahagian ini pun 1,5 liter. Jadi dia sama banyak. Jadi sekarang dia telah minum berapa? Dia telah minum separuh. Maksudnya dia telah minum satu bahagian, separuh, setengah. Jadi dia telah minum satu bahagian. Jadi yang tinggal berapa? Jadi yang tinggal adalah 1,5 liter. Jadi yang tinggal adalah 1,5 liter. Jadi soalan minta kita cari yang tinggal. Jadi kalau diikutkan kita telah menjawab kehendak soalan. Namun soalan minta dalam unit gram. Jadi kita kena tukar liter ini menjadi gram. Adakah rumus liter tukar jadi gram?
tiada, yang ada hanya kilogram ke gram ataupun liter ke mililiter. Jadi sekarang kita menggunakan konsep perbandingan, yaitu kita guna balik maklumat ini. 3 liter bersamaan dengan 3 kilogram. Jadi kalau 1,5 liter baki yang tinggal tadi, jadi bersamaan dengan berapa gram. Jadi di sini unitnya tidak sama. Kalau di atas ini kilogram, di bawah ini gram. Jadi kita kena tukar dulu kilogram ini menjadi gram. Jadi kita keluarkan rumus, kilogram pergi gram, kita akan darab 1000. Jadi 3 darab 1000 kita akan dapat 3000 gram. Jadi 3 liter bersamaan dengan 3000 gram. Jadi 1,5 liter bersamaan dengan berapa gram. Jadi di sini unitnya telah sama, gram. Unitnya telah sama. Okey, baiklah sekarang kita kena guna balik gambar rajah botol ini tadi. Kita guna balik. Jadi kita guna balik 3 liter ini. Kenapa kita guna balik? Sebab kita menggunakan maklumat 3 liter bersamaan dengan 3000 gram. Jadi 3 liter bersamaan dengan 3000 gram. Jadi kita kena cari 1 liter pula bersamaan dengan berapa? Kita kena cari satu bahagian terlebih dahulu, barulah kita dapat cari 1,5. Jadi 3 liter ini kita bahagi kepada 3 bahagian. Jadi setiap bahagian kita akan dapat seperti ini. Kita kena bahagi sama besar. Jadi kalau dibahagi 3, jadi satu bahagian akan dapat 1 liter, 1 liter, 1 liter. Maksudnya kalau kita tambah balik 1 liter, kita tambah 1 liter, tambah 1 liter, kita akan dapat balik 3 liter. Jadi sekarang 3 liter tadi bersamaan dengan 3000 gram. Maksudnya setiap bahagian yang kita bahagi ini, 1 liter ini bersamaan dengan 1000 gram. 1 liter bersamaan dengan 1000, 1 liter bersamaan dengan 1000. Jadi kalau kita tambah balik 1000 tambah 1000 akan dapat 2000, 2000 tambah 1000 akan dapat 3000. Kita akan dapat 3000 gram semula. Jadi di sini 1000 bersamaan dengan 1000 gram. Jadi sekarang 1 liter bersamaan dengan 1000 gram. Jadi di sini 1,5 liter. Kita kena cari 1,5 liter. Jadi kita boleh cari 1 liter terlebih dahulu. Kalau 1 liter kita memang dah tahu 1 liter bersamaan dengan 1000 gram. Jadi sekarang yang tinggal adalah 0,5 kerana 1,5 kita boleh pecah dia menjadi 1 liter. Kemudian bakinya adalah 0,5 liter. Jadi 1 liter tadi kita dah dapat 1000 gram. Kita dah dapat 1000 gram. Datang dari mana 1000 gram? Daripada gambar rajah yang kita bahagi 3 tadi. Yang ini. Gambar rajah ini. 1 liter bersamaan dengan 1000 gram. Jadi baki 0,5 ini berapa gram? 0,5 liter ini adalah setengah daripada 1 liter. Adakah murid-murid masih ingat lagi kita belajar setengah? 10 setengahnya adalah 5. 6 setengahnya adalah 3. 20 setengahnya adalah 10. Jadi kalau 1 setengahnya adalah berapa? Kalau 1 setengahnya adalah 0,5. Jadi 1 ini bersamaan dengan 0,5. Jadi 1000 ini pun kita kena bahagi setengah. Jadi kalau 1000 bahagi setengah, kita akan dapat 500 gram, 500 gram. Jadi 500 gram ini bersamaan dengan
sifar perpuluhan 5. Jadi sekarang kita dah dapat 500 gram. Jadi kita ambil 500 gram. Jadi kita tambah 1000 gram tambah 500 gram, kita akan dapat 1500. Jadi kita akan tambah 2 ini untuk kita dapatkan berat bagi 1,5 liter. Jadi 1000 gram tambah 500 gram, kita akan dapat 1500 gram. Jadi sekarang kita dah tentukan operasi, kita dah tunjukkan langkah kerja. Sekarang kita nak semak. Macam mana kita nak semak? Kita tengok balik perbandingan ini. 3 liter bersamaan dengan 3000 gram. Jadi 1,5 liter adalah setengah daripada 3 liter. Kalau kita tambah 1,5 tambah 1,5, maka kita akan dapat 3 liter balik kan. Kita akan dapat 3 liter. 30 sifar maksudnya 3 liter. Jadi maksudnya 1,5 ini setengah daripada 3 liter. Jadi kalau 1500 pun setengah daripada 3000. Kalau kita tambah balik 1500 tambah 1500, kita akan dapat balik 3000 gram. Jadi logiklah jawapan yang diberikan. Kerana 1,5 ini setengah daripada 3 liter, jadi jawapan ini pun mesti setengah daripada 3000. Jadi 1500 gram. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Sebenarnya strategi yang cikgu tunjukkan tadi adalah cikgu menggunakan gambar rajah. Jadi kalau murid-murid ada strategi lain, boleh juga digunakan asalkan konsep betul dan jawapan yang diberikan betul. Ingat, matematik ini kita boleh gunakan pelbagai strategi, pelbagai cara. Asalkan konsep kamu betul dan jawapan yang kamu dapat pun akan betul. Jadi, sebagai latihan, kamu perlu menjawab latihan pada muka surat 131, soalan Mahir Minda. Murid-murid perlu menyalin soalan A, B, C, D, dan E. Kemudian, murid-murid perlu menunjukkan langkah kerja dengan kemas. Sekiranya terdapat sebarang soalan, sebarang masalah, tolong hubungi cikgu. Baiklah, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.